Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita benar-benar manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli hal, atas setiap keadaan yang berlaku. Kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala ini bukan sebab keadaan, tapi kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala ini sebab keimanan kita kepada Allah SWT. Bagaimana menyatakan keimanan kita kepada Allah SWT itu adalah dengan kita merasakan, melihat dengan kebenaran bahawa akan kebesaran Allah SWT itu yang penuh kesempurnaan. Maka mudah-mudahan Allah SWT membantu kita untuk terus berada dalam jalan istiqamah, dalam jalan ketaatan istiqamah, untuk terus taat kepada Allah SWT, untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Baik, sudah tiba masanya lah kan, bila kita sentiasa duduk dalam kenikmatan dalam mengaji ni, Allah pun datangkanlah ujiannya. Ada ujian yang datang dari sudut penuntutnya sendiri. Datang gangguan, datang halangan, datang dia punya macam-macam lah perkara-perkara yang melemahkan dirinya untuk meneruskan pengajian. Ada juga yang ujian yang datang dari sudut penyampainya sendiri. Dengan keadaan kesihatan yang mungkin, masa yang terhalang. Dan ada juga keadaan yang datang pada keadaan dalam keadaan penyampaian kita ini. Jadi ujian ni boleh datang dalam pelbagai bentuk dan pelbagai angle. Yang paling penting, bagaimana kita nak menetapkan diri kita ini untuk terus menuju kepada jalan ketaatan. Ingat, kita sedang membina highway kan. Construction, proses pembinaan lebuh raya ke syurga. Bila kata lebuh raya dalam proses pembinaan ni, biasalah dia akan ada, dia panggil keadaan-keadaan di luar jangkaan. Kalau kita plan tu, kalau kita susun, kita punya perancangan tu, plan, on paper nampak cantik, tapi on site habis. On site dia tidak seperti apa yang dirancangkan. Maka kita kena bersiap sedialah dengan keadaan yang di luar jangkaan itu. Bagaimana kita nak bersedia?
Nah, itulah dia persiapan ilmu yang kita dah pelajari selama hari ini. Di sinilah kita nak tengok adakah kita benar-benar menghayati ilmu yang kita telah pelajari itu. Di situlah kita nak tengok. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, khair. Yang mana ada gangguan siaran tu, gangguan lah. Nama pun gangguan kan. Log out, log in. Log out, log in. Tak apalah, kita hadapi saja gangguan itu. Yang penting, kita teruskan pengajian ni insyaAllah. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Pada malam yang penuh barakah ni, kita akan meneruskan kajian kita insyaAllah dalam perkhususan tajuk. Saya nak sambung tajuk yang saya bintangkan siang tadi dalam fitness kolbu. Cuma malam ni saya lebih spesifik nak sentuh tentang bagaimana kombinasi. Bagaimana kita nak memahami dalam konteks kebenaran, perasaan, keadaan. Dalam peribahasa lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Apa sebenarnya? Apa sudut pandang? Apa sebenarnya yang dikatakan mengurus emosi, mengurus keadaan dan kita duduk dalam kebenaran. 3 elemen penting ini yang kita nak rungkaikan bersandarkan perbahasan lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Kita tidak mahu meneka-neka, menjangka-jangka, menyangka-nyangka, ataupun bersangka-sangka semata-mata dalam kita menilai kehidupan ini. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada malam yang penuh barakah ni, kita akan sentuh dalam perbahasan, 3 perbahasan utama ini, insyaAllah, merujuk dalam surah Al-Ahzab. Saya nak sentuh balik dalam surah Al-Ahzab, ayat 41, ayat 42. InsyaAllah, khair. Dan lepas tu saya bakal terus tag kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain. Mungkin tak dapat notification ke, duduk tang mana ke, kita panggil mereka masuk kelas, sama-sama kita mengaji perbahasan yang kita dah mulakan. Suatu kita ke dahulu, kita kena teruskan sampai penghabisan. Malah takkan habis pun. Sebab di saat kita belajar, kita ambil tahu. Kemudian bila ambil tahu, kita ambil faham. Bila ambil faham, kita nak amal. Bila amal, kita nak istiqomah. Nak beramal pula, kadang-kadang ada halangan-halangan dia. Ingat, berilmu itu belum menandakan adanya amal. Tapi orang beramal belum tentu adanya ilmu. Dia kena gabungkan dua-dua, ilmu dan amal. Bila kata ilmu dan amal juga, belum tentu lagi ada satu lagi elemen yang penting, berakal. Berakal dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik, suara jelas ya? Suara jelas kan? Tak apa, gambar start tak apa. Log in, log out balik. Saya tengok sini pun sama. Khair, tak apa. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ayat 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Alhamdulillah. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingati namanya sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya lihat sebelum saya teruskan, bila saya fokuskan pengajian ini untuk benar-benar untuk pergi ke tahapan ruqyah. Dulu saya tak tekankan benda ni. Tapi semenjak saya melihat ada kebelakangan ini yang mula memberitahu kesan-kesannya, dan memang saya niatkan ketika menyampaikan ia benar-benar mengubati wasyifa, membersihkan segala perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Jadi termasuk dalam ruqyah, tuan-tuan. Ingat, ruqyah ni bukan sekadar nak
nak menghilangkan gangguan-gangguan yang berbentuk kerasukan, gangguan-gangguan dari sihir ke, gangguan-gangguan daripada berbagai bentuk macam-macam gangguan lah. Ingat, gangguan yang lebih besar itu adalah was-was. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Gangguan yang terus langsung daripada iblis. Mengganggu hati agar tidak benar-benar memahami. Dia letakkan kepada perasaan yang mengganggu hati itu, ya. Dan bila saya tengok begitu, memang dia punya efek dia berbeza. Dari segi weight dia, dari segi beban dia, dari segi halangan dia, dia akan berubah. Sebab saya pergi ke ada niat nak mengruqyah. Dia jadi berbeza. Di situlah nanti akan menapis-napis. Sebab tak semua orangnya akan nak, bukan nak. Contoh ya, kita pergi hospital. Tak semua orang dia menyerah diri. Dia kata, doktor sila cek saya. Memang takkan semua orang menyerah diri lah. Ada pun kadang-kadang yang dah pergi pun doktor dia cakap, awak ni sakit. Oh tak apalah doktor, ini diri saya. Dia keluar balik. Dia tak adalah. Hanya yang benar-benar memerlukan saja. Yang betul-betul nak. Sebab dia nampak kesan dia kalau tak diselesaikan penyakit ini, dia akan menjadi perkara yang memudaratkan dia. Maka walaupun doktor bagi tahu dia penyakit ni bahaya, kencing manis ke, darah tinggi ke, dia ya dengar macam tu jelah. Jelah. Kalau kita screening ramailah yang sakit, betul tidak? Samalah dengan pengajian. Bila kita niatkan pengajian hakikat kehidupan ini, sebab yang mendengarnya semuanya akan terlibat dalam sesi pembersihan. Bayangkan. Anda bayangkan macam mana? Jadi semua keliling akan terlibat dengan equipment, dengan semua peralatan, semua. Kalau kita hanya buat, dipanggil showcase, kadar untuk live dan kita tunjukkan satu-satu kes, itu tak jadi isu. Hanya certain orang saja yang akan dilibatkan dalam perbahasan. Tapi kalau perbahasan ni, kenapa jadi berat tuan-tuan? Lain, semua akan jadi isu. Sebab anda membawa semua yang mana nak lagi yang keikhlasan, yang kefahaman, yang benar-benar nak faham. Jadi memang akan bertembung. Ini cabaran tuan-tuan. Sebab itu, bila sesiapa dia niat saja nak berjihad, maka halangan akan start datang. Sebab apa? Sebab iblis tak suka anda jadi baik. Dia pun nak cari pengikut. Kan? Kalau setakat dengar saja, dia tak jadi isu. Tapi ini menusuk dalam tu jadi isu dia. Isu besar bagi dia. Isu besar bagi iblis adalah apabila setiap pembelajaran memberi kesan dan dia mula beramal dengan kefahaman dan dia mula mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Menjadikan. Ini satu perkara yang cukup iblis tidak suka. Sebab tu halangan-halangan dari segenap segi akan datang. Jadi bersiap sedialah. Bersiap sedialah untuk terus istiqamah. Itu maksud dia. Tadi ada seorang sahabat jemaah kita inbox, Ustaz terima kasih saya peruqyah. Oh, saya tanya penguruqyah? Ya saya peruqyah juga. Jadi saya mendalami pengajian Ustaz, alhamdulillah. Secara tak langsung saya pun mengalami juga masalah dulu, sekarang saya jadi penguruqyah. Ajak kawan-kawan lain join. Belum bersedia untuk ditibai katanya. Ayat dia. Allah. Ganas sangat ke kelas ni sampai semua takut nak duduk. Duduk je lah. Bukan makan orang pun. Tak makan orang pun. Tapi dia rasa gerun lain macam. Allah. Gerun dia, tak sukanya. Macam tu belum masuk tajuk yang memang tu tak suka tu. Kan? Masuk tajuk tak suka habis. Orang tanya gangguan ni lebih banyak kepada siapa Ustaz? Gangguan-gangguan contoh hantu, jin, saka, perasaan ni. Orang kata banyak kat perempuan. Lah, tidak. Dia banyak dekat orang yang terkesan dengan keadaan. Tapi yang banyak terkesan keadaan ni tengok perempuan lah. Itu je lah. Siapa yang mudah terkesan dengan keadaan, dialah yang akan mudah kena gangguan. Itu saja. Siapa yang terkesan dengan keadaan, contoh keadaan malam, gelap, takut. Dia terkesan dengan gelap, maka dia akan cepat diganggu. Dia terkesan dengan susah, cepat kena gangguan. Dia terkesan dengan kesenangan, cepat kena gangguan. Jadi barang siapa yang terkesan dengan keadaan, tak kisah lelaki atau perempuan, dua-dua sama sebenarnya. Lumrah kejadian dia sama.
maka dialah yang akan cepat terkesan dengan keadaan tadi, ya, maka memanglah dia akan memberi satu impak yang besar. Baik, jadi sedang jemaah yang Allah Ta'ala, ya niatkan ruqyahkan diri. Ustaz, saya tak ada apa-apa masalah. Ingat, bukan masalah tu masalah gangguan, bukan masalah kena sihir, bukan masalah kena santau, bukan masalah orang dengki. Ini masalahnya sekarang, iblis itu musuh kita. Ruqyahkan diri kita, biar sampai tahap hilang penyakit was-was itu. Hilang keraguan tadi. Digantikan dengan keyakinan. Bila kita yakin, baru boleh kita berjalan. Keyakinan, bila dah ada keyakinan, baru kita boleh membina kehidupan. Awas, jangan membina kehidupan kesan daripada kehancuran. Jangan membina kehidupan di atas kegagalan. Jangan membina kehidupan di atas kekecewaan. Hati-hati, awas. Foundation anda lah foundation kecewa. Foundation anda lah foundation keraguan. Awas. Jadi caranya, bina keyakinan. Daripada keyakinan itulah didirikan kehidupan. Atas foundation keyakinan itulah dibangunkan kekeluargaan. Atas keyakinan itulah dibangunkan seluruh perkara yang diperlukan. Jadi sedang jemaah memuliakan Allah SWT. Ustaz, kenapa saya rasa macam penalui keadaan macam ni semalam ni? Itu memang dia panggil deja vu, dia panggil. Kan? Biasalah. Bila kita jangan lihat pada yang zahir. Banyak kehidupan ni mungkin telah berlaku sebelumnya. Wallahu a'lam. Allah saja lebih maha mengetahui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya hari ini, Puan Azim Yusof, beli speaker lebih serius untuk fokus. Bagus. Lebih serius anda berhadapan dengan pengajian, lebih serius ilmu tu datang pada anda. Ingat, ilmu memilih tuan. Ilmu tu cahaya dan dia hidup, tuan. Dia akan memilih tuan yang mana-mana yang memerlukan. Sebab tu berbeza, berbeza. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, berbalik kepada kita tadi bincang. Allah. Baik. Dalam surah Al-Ahzab tadi, ayat 41. Baik, kita nak cerita sekarang ni kebenaran, perasaan, keadaan. Kita fokus lagi perbahasan ini agar kita faham situasi ini. Ingat, Allah bagi akal. Yatafakkarun. Fikir. Sekarang ni kita nak guna akal ni. Bila kita dah mula berbincang kebenaran, maka akal berfungsi dengan baik. Sebelum kita membawa perbahasan kebenaran, akal akan tertutup rapat oleh kebendaan. Nanti saya akan tunjukkan. Dan ini kita dah panjang lebar kita bincang pada hakikat kehidupan. Cuma kita nak lihat bagaimana kaitannya tiga-tiga elemen ini dan kita lihat apakah kalam yang sebenarnya nak kita bahaskan dalam konteks kebenaran, dalam konteks keadaan dan perasaan ini. Ingat, kehidupan kita sekarang ni duduk pada keadaan. Itulah dunia. Perasaan itulah nafsu, kebenaran itulah hati. Bagaimana ketiga-tiga ini nak kita fahami agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Allah kata apa tadi? Allah berfirman, ya ayyuhallazi Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Okey. Baik, sekarang ni fokus kepada perbahasan kita dulu. Catat apa yang saya lontarkan, tulis di ruang komen. Selepas saya buka nanti boleh tanya, baru tanya. Saya nak buat method macam tu. Kalau tidak nanti Kang, soalan anda tu naik ke atas, hilang begitu. Dan saya pula kerana tengok-tengok komen, saya fokus nak menjawab pula. Okey. Sekarang ni catat apa poin yang disampaikan pada ruang komen. Dan fokus pada perbahasan. Di hujung-hujung nanti bila saya buka untuk pertanyaan, di situlah baru type soalan yang berkaitan dengan perbincangan. Okey? Baik. Sedang jemaah mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Berbalik tadi surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman,
Siapa? Kita lah. Beriman tidak? Ya, beriman. Dalilnya tu syahadah, mengucap. Bila kita mengucap, itu tanda kita beriman. Ashhadu an la ilaha illallah. Baik. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Maka Allah panggil, ya ayyuhallazina amanu. Orang beriman kerja dia apa? Allah kata, Allah suruh apa? Fazkuru azkurullah. Ingatlah kepada Allah dengan mengingatinya, dengan mengingat namanya. Dan kurungan ingat ni bermula dengan namanya. Ingat nama yang mana kita bentang atau kita dah syarahkan tentang Bismi Rabb. Ustaz, macam mana kita nak mula ingat nama? Ingat nama, ingatlah kerjanya. Ingat nama, ingatlah apa yang ada pada namanya itu. Okey. Di sini Allah berfirman itu. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Ingat Allah banyak ingat. Dalam surah Jum'ah ayat 10 pun wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah banyak-banyak. Baik. Jadi maknanya kalau kita lihat daripada surah Al-Ahzab 41 ini, kebenaran itu bercerita tentang iman. Benar itu siddiq. Siddiq cerita tentang apa? Iman. Iman cerita tentang apa? Allah. Allah suruh buat apa? Ingat Allah banyak-banyak. Orang beriman cirinya wazkurullah. Ingat Allah dengan apa? Dengan namanya. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Baik. Bila kata ingat Allah, sikit-sikit tidak. Zikran katsira. Banyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Kalau kita rujuk pula dalam surah Jum'ah ayat 10. فَإِذَا قُرِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Baik, bila kita mulakan kebenaran, barulah kita akan nampak jalan. Bila kita mulakan kebenaran, barulah kita akan nampak jalan. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair, malam ni kita nak jelaskan di sini sejelas-jelasnya. Amin. Mudah-mudahan Allah bantu. Kehidupan kita ini siapa yang akan menerajui kehidupan ini? Itu manusia. Kenapa manusia ni? Sebab dia ni adalah khalifah. Dan apakah keistimewaan manusia ini? Ada akal. Ulama membahaskan kelebihan manusia ini ianya berakal. Apakah ciri berakal? Mampu membezakan. Ciri berakal dipanggil mumayyiz. Membezakan baik dan buruk. Tidak cukup dengan itu, akal ini bukan sekadar membezakan baik dan buruk, ianya membezakan pahala dan dosa. Membezakan yang halal dan yang haram. Untuk faham kefasal ini, maka ia memerlukan perbahasan kebenaran. Untuk menjadikan kita ni benar-benar duduk pada manusia punya sifat yang berakal, mestilah dia duduk dalam kebenaran yang mampu membezakan baik dan buruk. Satu.
Yang mampu membezakan dosa dan pahala. 2. Yang mampu membezakan halal dan haram. 3. Kalau tidak mampu membezakan ketiga-tiga elemen ini, maka tidak layaklah digelar dia ni berakal. Walaupun dia cerdik. Nampak cerdik tapi tidak berakal. Nampak macam cerdik. Nah, dia nampak saja, cerdik tidak. Orang yang cerdik, orang yang bijak ini adalah orang yang memikirkan tentang, kata Nabi SAW, Al-Qayyis. Al-Qayyis. Orang yang bijak itu adalah orang yang beramal untuk hari kemudian. Itu orang yang bijak. Okey. Baik, sekarang ni akal ni kita nak hidupkan dia, nak bangunkan akal ini. Adakah dia bangunkan akal dengan kebenaran? Tidak, tuan-tuan. Akal mesti dibangunkan dengan kebenaran. Bila kebenaran itu dimulakan, apakah kebenaran ini? Iman. Iman membicara soal keyakinan. Keyakinan yang berbicara soal kepercayaan. Dan ia membincangkan tentang kerohanian. Baik. Itulah dia tasdiq bil qalbi. Membenarkan dengan hati. Baik, berbalik dari surah Al-Ahzab ayat 41. Bila sebut tentang iman, keyakinan, kepercayaan, kerohanian, maka benarlah kata Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Orang beriman ni zikran katsira. Zikir. Nah, inilah kerja orang beriman. Orang beriman kerjanya berzikir. Zikir ini kita dah bincang. Dengan apa? Zikir ni dianya dengan hati, faham. Sebut. Sebut apa? Namanya. Banyak-banyak. Sekadar sebut ke? Tidak. Satu lagi elemen adalah buat. Baik, saya nak cerita bagaimana perasaan ini tidak terkawal. Sepatutnya dia ada begini, tuan-tuan. Sekejap lagi saya scroll balik atas ni. Sekarang fokus begini. Nafsu ni atau perasaan ini misinya adalah ditundukkan. Perasaan mesti ditundukkan. Dan pecahan dia, perasaan ini, kalau kita pecah secara umum je, tak usah pening-pening, kita pecah secara umum je. Perasaan yang membawa kepada suka, perasaan yang membawa kepada duka. Sedih, suka, gembira. Ini saya kupakan supaya nampak dalam kehidupan, ya. Itu perasaan. Baik. Bila kita tidak ikut pergerakan ataupun mengikut SOP yang sebenar. Apa dia SOP tadi? Faham, sebut, buat. Nafsu ni di atas dia mesti letak kebenaran kat sini. Dan kebenaran ini atasnya adalah Allah. Zikrullah. Zikrullah katsiran la'allakum tuflihun.
Okay, sekarang ni persoalan timbul. Ustaz, kenapa perasaan saya ni tidak stabil atau emosi? Kenapa sukar ditundukkan? Kenapa emosi sukar ditundukkan? Kerana anda tidak ikut kebenaran. Kebenaran ni ada 3 ni. Kena faham, kena sebut, kena buat. Anda ikut 3 perkara ini, maka secara tidak langsung nafsu ni akan ditundukkan. Fahamnya? Itu cara dia. Jadi kalau kita ikutkan begini, kalau saya pecah, saya buat begini, ini perasaan, tuan-tuan. Ini kebenaran, ini keadaan. KPK. Okay. Ini emosi tadi. Ini keadaan. Ini kebenaran. Adapun kebenaran ini pada jiwa, emosi ini pada nafsu, keadaan ini pada dunia. Benda. Zahir. Okay. Sekarang tadi kita cerita tentang apa tadi? Ustaz, saya perasaan saya ni berbelah bagi. Okey. Keresahan itu akan detect kat sini. Resah tu kat sini sebenarnya. Emosi. Di sini resah. Gelisah. Sehingga dia boleh memberi kesan kepada jiwa. Dia boleh masuk kat situ. Kerana peresah, gelisah, emosi ini, kerana apa? Kerana, simple. Kerana terkesan dengan inilah. Resah, gelisahnya emosi ini, dia tidak stabil. Allah. Ini hilang. Okey. Dia tidak stabil. Okey. Bila kata dia tidak stabil, resah gelisah ni, dia tidak stabil, dia akan pergi pada jiwa lah. Itu panggil jiwa kacau. Kacau je jiwa tu kerana diganggu oleh emosi yang tidak stabil. Resah gelisah tu, maka dia panggil hati yang resah gelisah. Dia bukan sebenarnya sifat resah gelisah tu pada hati, tapi sebenarnya kerana nafsu yang mengganggu hati, nafsu yang gelisah. Dia nafsu yang tenang dipanggil nafsul mutmainnah. Nafsu yang ditundukkan. Selain daripada itu adalah amarah, lawamah. Dah kena sekat, tak boleh nak tag. Mark Zuckerberg pun tahu katanya. Ilmu-ilmu kebenaran tak boleh nak share-share banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Resah gelisah itu duduk dekat emosi. Emosi gelisah, perasaan itu kenapa? Kenapa dia resah? Kenapa dia gelisah? Sebab ni dunia. Jadi sekarang ni sekiranya tadi 3 perkara ni dilakukan. Pertama, faham. F yang pertama. Faham, sebut, buat. Faham. Sekarang ni sebab tu, bila perbahasan lisanul haq, kita akan pergi balik kepada penyusunan semula. Ustaz, saya ada banyak ilmu, saya dah tahu Ustaz macam dah tahu tapi tak tersusun. Tahu tentang Allah, belajar banyak tapi tak berakal. Kenapa tak berakal? Sebab tak tersusun. Orang berakal dia tersusun dia punya pergerakan hidup dia. Itu tanda orang berakal. Dan orang berakal dia boleh membezakan tadi baik dan buruk, tu tanda orang berakal. Dia boleh membezakan pahala dan dosa, boleh membezakan halal dan haram. Bagaimana anda katakan anda orang berakal
Eh, Tetapi masih lagi tidak boleh membezakan emosi, nafsu dengan jiwa. Masih bercampur aduk lagi, macam mana? Nampak? Di sini maknanya masih terganggu lah. Akal tidak diguna sempurna, semaksimumnya. Bila akal digunakan semaksimumnya, dia akan boleh membezakan yang mana perasaan, yang mana kebenaran, yang mana keadaan. Bagaimana boleh beza begini? Kerana kita mulakan dengan kebenaran, dengan hati. Yang mana kalau tak nak keadaan kita mengganggu kita, kalau tak nak perasaan kita mengganggu kita, maka kita kena fokus kepada pembangunan. Kita kena fokus kepada pembangunan ini. Itu cara dia. Faham, sebut, buat. Nampak macam mudah, tapi inilah kerjanya. 1, 2, 3. Kepada sidik tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sekarang ni, bila kata balik kepada surah Al-Ahzab ayat 41 tadi, Allah suruh orang beriman zikir banyak-banyak. Ni zikir. Zikir ni apa tadi? Ni 3 perkara tadi ni. Faham banyak-banyak. Okey, sekarang ni kita pecahkan. Faham banyak-banyak. Oh, kena faham banyak-banyak Ustaz? Ya, kena faham banyak-banyak. Macam mana nak faham banyak-banyak? Fikir banyak-banyak. Tu dia. Sebab faham bermula dengan fikir. Fikir sebanyak-banyaknya. Dia panggil tafakur. Barulah akal berkembang. Tafakur. Faham ni. Nak tafakur apa ni? Bagaimana nak tafakur ni? Ya Allah, macam mana ni nak tafakur ni? Sebut ke? Bukan. Tafakur ni menghayati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun penghayatan. Terhadap apa? Terhadap, dia panggil, kejadian alam. Atau seluruh kejadian. Ini dalil kat mana? Yang kita dah bincangkan. Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nampak tidak? Bismi rabb alladzi khalaqa. Itu cara dia. Sekarang ni, mari kita tengok bermula zikir. Itu dengan bermula membina kefahaman. Fahamkan dengan tafakur. Bila kata faham dengan tafakur, akal berjalan, insya-Allah. Kalau selagi mana kita tidak tafakur, kita tidak merenung, kita tidak menghayati, kita tak muhasabah diri, kita tak bawa kepada perbahasan kebesaran Allah, selagi itulah kita tidak akan diberikan penghayatan. Allah tak akan bagi. Perasaan akan terganggu. Jadi caranya tafakur. Dalilnya tadi, zikron kasira. Banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Bila kata ingat Allah banyak-banyak, maka bermula ingat tu, zikir tu ingat, dia mesti bermula dengan faham. Qulubul la yafqahuna biha.
Tafakkur. Menghayati. Sama jugalah. Menghayati kejadian alam. Hilang. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Zikir Allahumma salli. Kenapa? Reset balik. Saya dah buka new note pun sama. Oh, kat nota ada banyak yang rekod tu. Oh, okey. Walaupun buka page baru pun sama. Lepas tu buka page baru pun sama. Okey. Dia dah penuh. Okey, tak apa. Tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, sementara saya setting sekejap note ni. Baik. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT berbalik ke nota kita tadi, perbahasan kita tadi. Baik. Sekarang ni kita nak bezakan perasaan, kebenaran, keadaan. Sekarang ni perasaan ni bila dia di luar kawalan sebab kita tak letakkan kepada tadi kebenaran. Kebenaran kita dah bincang dah panjang lebar. Cuma kita nak simplify, kita nak buat khulasah kesimpulan. Dia tiga. Bila kebenaran dia mesti berbalik kepada iman. Bila berbalik kepada iman, iman itu membawa kepada zikir kepada Allah. Zikrullah. Zikrullah. Zikrullah ni ingat Allah banyak-banyak. Bila ingat itu mesti dengan hati. Ingat itu dengan hati. Hati menggerakkan akal. Hati akan menggerakkan akal. Dia kena mula kat situ dulu. Dia tidak boleh tiba-tiba ke akal. Akal ni dia akan pergi pada kebendaan sebenarnya. Itu tadi. Kalau dia pergi pada akal, dia akan pergi pada kebendaan, keadaan. Kalau masih lagi pada keadaan, kebendaan, maka akal tidak berfungsi dengan baik. Dia masih lagi berbincang tentang perasaan. Perasaan, keadaan. Baik, sekarang tadi kita bincang tentang bagaimana kebenaran hati yang dibangunkan tentang tadi. Zikir, faham. Kita nak faham banyak-banyak. Zikron kasiro. Zikir banyak-banyak. Itu bukan sekadar sebut, tetapi dia mesti mula dengan faham. Faham banyak-banyak. Bila kata faham banyak-banyak, kita kena tafakur banyak-banyak. Menghayati atas segala kejadian Allah yang banyak ni. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf, ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins qulubul la yafqahuna biha. Bagaimana kalau kita lihat akan penuhnya neraka ni, Allah akan penuhkan neraka ni pada di kalangan jin dan manusia. Walahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati dia tak nak memahami. Ada hati dia tak nak memahami. Sekarang ni bagaimana kita nak faham kalau kita tidak ada kaedah nak memahami. Sebab tu dalam perbahasan ini anda kena mulakan dengan, sebab di sini Allah suruh sebut banyak-banyak namanya. Maka nama, kaedah nama ni yang mana kita mulakan tentang perbahasan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu. Jadi maknanya nama banyak-banyak ni bukan sekadar sebut banyak-banyak, tetapi faham banyak-banyak, bermakna
kita melihat seluruh yang banyak ini dengan semua nama Allah. Macam tu. Oh, banyak ni. Tu banyaklah. Semua nama Allah ya Ustaz. Ya. Renung kejadian. Satu-satu kita nak hayati. Maka kita nak faham banyak-banyak. Dan faham banyak-banyak ni dia proses. Dia akan tidak boleh sekali. Dia bertali arus. Dia tidak boleh putus. Kefahaman ini dia tidak boleh putus. Dia kena bertali arus. Berkesinambungan. Dari masa ke semasa. Dari masa ke semasa. Dia tidak boleh berhenti di satu keadaan saja. Tidak boleh. Itu keadaan tadilah. Dia kena berterusan. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ada di kulli ma'lumillah. Bermaksud, setiap hala nafas. Sebagai contoh. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai contoh, bagaimana kita hari ini bila faham menghayati kejayaan alam banyak-banyak dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa ini, yakni kita lihat seluruh kejadian. Ini seluruh kejadian. Kita nak renung. Sekarang kita terus pakai. Contoh kita tengok pada keadaan. Sekarang hati kita terus nak tafakur. Dengan kaedah melihat dengan nama. Melihat dengan nama apa? Tengok balik keadaan. Keadaan ni. Sekarang. Perasaan, mana perasaan? Perasaan kita dah kontrol dia terus. Perasaan kita dah kontrol dia terus. Oh, sama juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Jadi sekarang ni kita jemaah mulakan Allah Subhanahu taala. Boleh ya? Akal, keadaan, perasaan. Hati menggerakkan akal. Ya, hati menggerakkan akal. Akal yang dipandu dengan iman. Hati ini dimasukkan dengan iman. Iman tentang kebenaran tadi. Zikrullah. Sekarang ni bila hati tafakur. Tafakur apa tadi? Menghayati. Baik, sekarang ni kita nak kaitkan dengan keadaan. Perasaan mana perasaan? Perasaan kita isolatekan dia. Kita tundukkan dia. Sekarang ni dia tidak boleh kontrol keadaan. Sebab sekarang ni hati yang sedang mengambil alih tugas sebenarnya. Bila hati melihat keadaan, apa yang dia lihat? Lihat kebesaran. Dalam keadaan itu banyak perkara berlaku. Sebab tu saya katakan, jaga-jaga apa yang kita lihat agar tidak mengganggu apa yang kita ingat. Bermaksud, dengan berbekalkan hati tadi tuan-tuan, dengan berbekalkan hati tadi, hati yang ingat tadi, dan dimasukkan dengan tafakur tadi, maka dia melihat keadaan yang berlaku. Dia terus hadapi dengan iman. Contoh, susah. Dia terus melihat susah dengan nama Allah. Apa dia? Allah ajar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berapa kali yang sebut? Berulang kalilah. Ulang banyak kali. Ulang banyak kali. Ulang banyak kali. Berkali-kali. Biar melekat lagi. Itu berkali-kali itu biar sampai kita menghayati. Penghayatan ini dia tidak sekali. Dia kena berkali-kali. Sebut tu jadi wirid. Dia tidak sekali. Lagi-lagi makam kuali. Makam kuali berkali-kali. Nah, keadaan itu, sebab apa lagi satu berkali-kali? Sebab perasaan ni akan cuba masuk campur. Nafsu akan cuba masuk campur. Baik. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT. Baik. Bila faham, sudah ambil alih. Faham, sebut. Dia datang sebut. Sebut, itu datang kedua. Kaedah kedua itu sebut. Inna lillah. Sebut. Kena sebut. Dia bukan sekadar diam. Dia sebut. Masya Allah. Sebut lagi, sebut. Alhamdulillah. Perbanyakkan sebutan itu, tuan-tuan. Perbanyakkan sebutan itu. Dalam apa jua keadaan, Masya Allah. Bukan sebut saja ya, faham. Ingat, mula-mula kita dah faham, kemudian kita sebut. Kita faham, kita sebut. Kita faham, kita sebut. Selepas itu, dia terus action, buat.
Bila kita sebut Masya Allah, apa kita buat? Kita buat apa yang Allah suruh. Dia macam itulah cara dia. Alhamdulillah, apa kita buat? Kita buat apa yang Allah suruh. Itu kaedah dia. Jadi secara tak langsung, perasaan tadi dia akan ditundukkan. Kerana apabila hati bergerak, hidup hati ini, automatik perasaan ini akan ikut serta. Maka dialah yang akan mengambil alih semula perasaan yang telah ditundukkan. Dia akan memberikan lagi, dia panggil nikmat, dia panggil ghairah. Ghairah dia panggil. Ghairah dia di dalam melihat kebesaran Allah tadi. Hati dah ada dah sifat tu. Contoh melihat tu rasa dah. Rasa kebesaran Allah itu dengan hati. Bila hati melihat dengan kebesaran Allah, maka perasaan yang ditundukkan tadi menyokong lagi. Ini yang penting perasaan ni. Perasaan itu bukan dibuang tuan-tuan. Dia mesti ditundukkan agar sama dengan apa yang kita rasa. Sebab tu ada perbahasan tentang feeling. Perasaan tu feeling lah, feeling. Perasaan. Feel is rasa. Orang kata feeling is prayer. Ada kan kaedah New Age movement. Feeling, perasaan itu doa. Lah, perasaan bukan doa. Perasaan itu bukan doa. Doa itu adalah dengan jiwa, dengan rasa. Tapi rasa juga bukan doa lagi sebab doa ni melibatkan ibadah. Dia melibatkan niat, dia melibatkan adab, dia melibatkan tutur kata yang Allah suka, dia melibatkan semua perbuatan-perbuatan yang Allah ridha. Boleh jadi doa. Dia tidak boleh tiba-tiba dia doa, tak boleh. Perasaan bukan doa. Perasaan bukannya penentuan. Perasaan bukannya yang akan boleh kontrol keadaan. Perasaan sepatutnya yang mendorong kebenaran. Sepatutnya. Ingat contoh rasa cinta. Rasa cinta. Cinta bermula dengan rasa. Rasa cinta. Akal yang telah ditanamkan rasa itu berfikir tentang tanda-tanda kecintaan Allah pada keadaan. Contoh, rasa cinta. Rasa cinta akal merenung berfikir tentang kebesaran Allah melalui keadaan yang berlaku. Keadaan yang berlaku ini menggambarkan cinta Allah. Lalu perasaan cinta. Ni nafsu tadi yang telah ditundukkan menjadi lebih jinak, lebih enak. Itu panggil nafsu mutmainnah. Itu kaedah. Ini teknikal sikit lah ya tuan-tuan. Tapi itulah dia. Kalau nak faham, dia suruh kefahaman yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maknanya gangguan perasaan kurang sebut nama zikrullah. Ya benar. Sebab gangguan perasaan terganggu. Sebab perasaan itu terganggu. Ataupun dia panggil perasaan yang mengganggu keadaan. Sebab tu keadaan tu dia sepatutnya tidak dikendalikan oleh perasaan. Keadaan susah, perasaan tak boleh mengganggu. Keadaan senang, perasaan tidak boleh mengganggu. Keadaan susah, keadaan senang, sepatutnya jiwa yang akan memandu. Jiwa yang memandu keadaan. Didorong oleh perasaan. Perasaan ni pendorong. Nafsu ni adalah dorongan. Apa sifat nafsu? Pendorong. Okey, baik. Bila kata nafsu ni, dia tidak ada yang memandu. Iman tak ada. Depan terus keadaan. Bila nafsu yang bawa, tu dia sondoi terus tu. Sebab nafsu dia tahu apa? Dia tahu kerja dia menuju dia. Bila dia kata dia ni nafsu ni tidak ada pengisian, maka yang mengisi pengisian nafsu tu adalah keburukan. Kata almarhum Datuk Ismail Kamus kata, masa ni tuan-tuan, kalau anda tak isi masa baik dengan kebaikan, maka dia akan terisi dengan keburukan. Dia tidak ada kosong. Dia tak ada istilah kosong tuan-tuan. Sama ada anda tak isi dengan kebaikan, maka dia akan bertukar berisi dengan keburukan. Ingat, nafsu yang tidak diisi dengan kebaikan, maka akan diisi dengan keburukan. Jadi kalau dibiarkan tanpa kebaikan, bermakna dia akan pergi kepada keburukan. Itu cara dia.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dia kena memandu keadaan, dia akan ada keadaan sentiasa ada di depan kita ni. Keadaan susah, keadaan senang. Kejap-kejap bertukar. Kejap susah, kejap senang. Kejap susah, kejap senang. Kita ni bila perasaan duduk memandu tu yang berubah-ubah tu, kejap sedih, kejap suka. Kejap sedih, kejap suka. Kejap sedih, kejap suka. Kadang-kadang suka lebih. Kadang-kadang sedih lebih. Jadi sekarang ni apa kena buat? Sekarang ni iman yang kena memandu keadaan itu. Perasaan ni dia kena dorong dari belakang. Dia kena dorong. Dia pendorong saja. Dia bukan pemandu. Perasaan ni hanya pendorong. Tapi mestilah ada ketua di depannya. Iaitu yang mengarahkan perasaan itu adalah iman. Apa tiga tadi keadaan dia? Faham, sebut, buat. 3. Faham, sebut, buat. Faham. Nak faham macam mana? Yatafakkarun. Belajar. Belajar nak describe. Belajar nak renung balik kejadian Allah Ta'ala ni banyak-banyak. Itu kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh? InsyaAllah. Itu kaedah dia. Ya tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat di sini, barulah kita amalan zikir yang kita duk amal-amal, kita tahu nak letak kat mana. Kalau tidak kita dengar, lepas tu ikut-ikut. Sebab tu agama bukan ikut-ikut ya tuan-tuan. Anda jangan terikut-ikut. Anda kena fahamkan. Ada akal, tolong gunakan. Jangan sekadar ikut-ikut. Tak boleh. Sebab tu iblis boleh ada di semua tempat. Dalam majlis ilmu pun boleh ada iblis. Senang dia. Dalam masjid boleh ada iblis. Dalam majlis ilmu ada iblis. Apatah lagi dalam tempat maksiat dan kelab malam tak usah cerita lah. Bayangkan anda berubah sebab keadaan. Bayangkan. Bukan sebab iman. Bukan sebab kesedaran tau. Keadaan. Perasaan. Sebab tu ada kadang-kadang orang dia berubah. Dia excited. Betul tak? Dia jadi excited. Nak ikut orang ni. Nak ikut ini. Nak ikut masyayikh ni. Nak ikut guru ni. Nak ikut guru ni. Dia jadi... Sebab tu kadang-kadang orang yang over excited ni, kita perhatikan dia. Lama-lama dia akan pancit. Dia akan hilang gas. Sebab apa yang mendorong dia? Apa yang memandu dia? Iman? Belum tentu. Silat air bulan, perasaan duduk depan. Dia menuntut ilmu dengan perasaan, bukan dengan iman. Jadi, dia hanya akan baik pada keadaan saja. Dia bukan baik yang datang atas kesedaran. Yang ini keluar daripada majlis taklim, dia baik juga. Ataupun dia keluar daripada contoh jemaah itu. Biasalah kita duduk dalam majlis sesuatu. Contoh macam kita kuliah ni. Kejap lagi nak habis, pukul 11. Habis dah. Sejam. Paling kurang sejam, 2 jam. Kita takkan 24 jam duduk dalam jemaah. Kalau 24 jam duduk dalam jemaah, lain macam. Kita pun ada urusan kita tengah buat. Nak bina keluarga, anak-anak, nak kerja, nak ini, macam-macam urusan. Poin ni sekarang, adakah anda benar-benar ikut pengajian yang anda ikut mengaji itu? Anda ikut dengan kefahaman, dengan akal. Kena faham. Sebab dia boleh belajar dengan perasaan. Bukti apa? Buktinya nak baca Al-Quran disunahkan untuk kalam ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nampak? Aku berlindung. Kena ada kalam ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Baca Quran pun boleh kena. Apa tak lagi setakat dengar kuliah, dengar. Dengar macam tu. Dengar ikut orang. Yelah, ada macam-macam pengisian lah. Dengar kuliah, lepas tu ada pengisian. Ini lebih parah kadang-kadang tuan-tuan, dia ikut pengajian sekadar nak hiburan. Yalah Ustaz, daripada saya beribu yang lara-lara, saya baik beribu dengan agama. Boleh. Tetapi, kalaulah perasaan yang mendorong anda, rasa seronok je. Beza ya. Kita ingat kita dah seronok dengan agama, rupanya tak. Kita seronok dengan keadaan itu. Ini tuan-tuan, ini kefahaman anda kena bezakan ni. Sebab itu tuan-tuan, ada setengah tu, dia hanya semangat bila duduk dalam majlis taklim, majlis ilmu. Keluar je dia. Tak boleh lah Ustaz, saya tak kuat lah Ustaz, kena duduk lagi.
Sampai bila anda nak berpaut, bernaung dengan orang? Berpaut dengan orang sampai bila? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah berada bersama kamu di mana kamu berada. Sepatutnya. Tapi rupa-rupanya dia dah tertipu dengan perasaan dia, tertipu dengan keadaan dia, keadaan iman dia masih di takut yang lama kerana dia tidak faham sebenar-benarnya. Tidak sebut sebenar-benarnya. Tidak buat sebenar-benarnya. Sebab tu jangan terkejut orang yang dah duduk dalam keadaan baik tiba-tiba boleh berubah menjadi jahat. Jangan terkejut. Sebab anda hanya ikut-ikutan. Sebab tu kena duduk dalam kefahaman. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu kalau buat grup, buat okey jom kita, sebab tu Nabi SAW dan Allah SWT, Nabi bagi tahu dah, bersederhana, istiqomah ni yang sedikit tapi istiqomah. Sebab kalau kita ikut perasaan, kita over excited. Oh nak excited, kena buat, kena ikut. Jangan. Agama bukan excited. Dia tidak membawa kepada macam mengganti hiburan dunia, kita ambil hiburan agama. Dah, dia bukan just menggantikan hiburan dunia. Tetapi agama adalah kehidupan kita. Dia mengisi seluruh genap penjuru hidup kita. Bukan sekadar replacement. Dulu saya berhibur dengan dunia, sekarang berhibur dengan agama. Seronok ialah pada lara-lara. Memang kalau kita tengok dari satu sudut, memang nampak macam okey. Tapi bila kita renung baik-baik, diikut sebab orang ni. Okey, tak boleh. Faham tak? Alhamdulillah. Jadi kita cuba untuk rungkai sehalus itu. Ikut dengan kefahaman dan akal tapi jenuh berlawan dengan nafsu. Ya Puan Azlin. Sebab itu bermaksud dia masih ikut dengan nafsu, dengan perasaan. Bukan ikut dengan kefahaman akal. Sebab itu di sini kita cuba faham, kita susun balik. Boleh. Sebab itu sekarang hati kontrol keadaan. Jangan, hati ni dia tak tengok orang dah tuan-tuan. Dia takkan taksub dengan orang, dia takkan taksub dengan guru, dia tak ada. Jangan taksub. Malah baginda Nabi SAW pun tidak meletakkan dirinya, diri baginda Nabi SAW itu untuk dilihat sebagai satu benda yang nampak Nabi jadi gairah. Tak. Nabi tak buat macam tu. Para sahabat, malah zaman Nabi SAW itu, melihat Nabi ni, ya indah. Tapi dia panggil awam. Bayangkan, dalam kisah Abasa wa Tawalla, tu turun surah Abasa wa Tawalla, orang buta. Siapa nama orang buta, saya lupa nama dia. Dia jadi Bilal yang kedua. Siapa ingat boleh tulis nama dia. Orang buta tu, bayangkan, punyalah Nabi SAW ni, mudah dia. Nak ditegur orang buta, tegur, minta dia baru masuk Islam. Dia nak tahu tentang agama. Waktu tu Nabi tengah bersyarah ni. Maksudnya mudahnya cross tu. Sesiapa saja boleh jumpa Nabi dengan mudah. Tak ada kata jumpa Nabi dia nak, saya tu Nabi lah. Nabi lah. Tak ada. Nabi tidak membawa sahabat untuk excited. Walaupun sahabat akan menggunakan semua apa yang ada pada Nabi. Sahabatlah paling dia panggil tabarruk dia panggil. Ittiba' dengan apa yang Nabi. Tapi sahabat tidak jadi ekstrim dengan Nabi. Hebat. Ini yang namakan agama Islam bukan agama perasaan. Sahabat ikut dengan jiwa iman. Kita mungkin ikut dengan keadaan. Seronok, orang kata ni kita excited, kagum. Tak boleh. Jangan jadi dia panggil hulu, berlebihan. Tak boleh.
perasaan ni kalau dia ke depan dia akan berlebihan. Sebab tu iman yang akan menjaga balik. Cara dia. Malah siapa yang ketika zaman bagi Nabi SAW, sesiapa yang hidup sezaman dengan Nabi itu, Nabi yang seperti manusia biasa. Malah kadang-kadang orang tak kenal pun ni Nabi. Bayangkan. Kita ni sebab dah dengar cerita. Dan dibuat dengan majlis yang hebat. Nampaklah silat hari bulan kalau kita hidup zaman Nabi, belum tentu kita ikut Nabi. Silat hari bulan, lemahnya iman kita. Kita nak kena kagum baru ikut. Nampak tidak? Kita nak kena mainkan perasaan baru boleh ikut. Nampak? Okey. Kita nak mainkan perasaan baru ikut. Nampak? Kalau perasaan kita tak tersentuh, tidak ni kita tak ikut. Ni masalahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allah. Baik. Barang balik. Tak apa. Okey. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Berbalik tadi. Perasaan tadi. Kalau kita hidup sezaman dengan Nabi, silat hari bulan, kita pun tak boleh nak ikut Nabi. Silat hari bulan lah. Sebab Nabi ketika itu, keadaannya sama. Sebab tujuan agama datang ni, dia bukan untuk menjadi terlampau langka, berbeza. Agama Islam, agama yang menyantuni lumrah dan fitrah manusia. Dia tak akan jadi berbeza, tuan-tuan. Tak. Sehingga kan silat hari bulan. Sebab tu Allah jadikan kita kat sekarang ni. Kalau kita hidup sesama Nabi, silat hari bulan tak ikut. Sebab Nabi, ya manusia biasa. Tetapi kelebihan Nabi itu adalah Rasulullah SAW. Adalah khatamun nubuwah, ada tanda. Itu pun tanda yang hanya orang tertentu dia tahu. Bukan dia terus-terus nampak. Sebab tu jangan nak dikagum. Dia ni guru hebat, dia ni ada kelebihan begini, baru kita macam, wah. Kita kena kagum dengan Allah. Hebat rasa dengan Allah, bukan dengan orang. Tapi jangan merendahkan orang pula. Tak bolehlah sebab kita ni bersifat bawah dah. Kita bersifat tanah. Bila tanah tak bolehlah kita rendahkan lagi orang. Tak bolehlah. Dan kita kena faham benda tu. Maksudnya agama bukan datang dengan satu promosi yang begitu. Tidak. Yang kena faham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sebenarnya banyak mulakan Allah Subhanahu wa taala. Benar, Nabi SAW tidak terlihat diri. Sebab tu Nabi SAW itu begitu friendly. Itu ayat dia. Nabi SAW tidak terlihat diri. Sebab tu Nabi SAW sangat friendly. Nabi SAW boleh bergaul dengan siapa saja. Siapa saja. Wahai orang gila pun. Wahai musuh bagi Nabi SAW pun. Bayangkan. Betapa tak adanya dipanggil ketakjuban, ketaksupan. Takjub dan taksub. Itu perasaan saya sentuh. Apa yang saya cuba sampaikan ini adalah sekiranya perasaan duduk depan, maka dia akan bermain dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Taksub, takjub, rasa macam kagum. Tidak begitu. Agama bukan begitu, tuan-tuan. Dia tidak mengagungkan orang. Tetapi dia akan meletakkan kemuliaan itu kerana Allah. Itulah para Nabi dan Rasul. Tidak boleh kita merendahkan Nabi dengan kata-kata, dengan perbuatan. Tapi dari segi penampilan Nabi sama. Subhanallah. Tapi macam mana boleh rasa hebat itu? Jiwa Nabi. Nabi bawa dengan jiwanya. Subhanallah. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita nak kena mainkan perasaan, nak kena tengok siapa dia ni di keturunan mana, keadaan mana, apa performance dia, apa dia punya prestige dia, kemudian baru kita nak ikut. Mana kita bukan ikut Allah lah, ikut orang. Kalau ikut Allah ni, tuan-tuan,
Dia tidak akan nampak, terlihat manusia, terlihat diri yang kagum. Tak boleh. Ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibnu Makhtum. Nah, terima kasih ya Syekh. Ibnu Makhtum. Terima kasih. Ibnu Makhtum datang kepada Nabi SAW. Buta. Sahabat Nabi yang buta. Kalau Bilal satu, ni Ibnu Makhtum ni Bilal dua lah. Baik. Jadi sidang jemaah dimulakan Allah SWT, maka di sini kita boleh faham balik, kita buat kesimpulan. Baik, kesimpulannya, nanti kita akan sambung lagi insya-Allah. Bermakna kita dah faham. Okey, guys ni KPK, kebenaran, emosi, keadaan. Di sini kita mula bincangkan balik kebenaran, itu bagaimana perbincangan dia. Kita dah bincang sebelum ni, tapi bila sebut dalam lisanul haq, dia kena faham, sebut, buat. Bila sebut tadi keadaan tadi, penghayatan ni, bila kata penghayatan ni tuan-tuan, kita buat kesimpulan ni, hati. Okey. Apa? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kesimpulannya, hati jangan terus tengok keadaan. Hati